Tak dapat nak ijaz lagi, Ustaz Fadil. Sorry lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam dan kita berjumpa sekali lagi buat penonton-penonton di alam maya di dalam program wakaf ilmi kita, insya-Allah. Pada kali ini insya-Allah siri yang ke-47, insya-Allah kita akan sama-sama berbual bicara, bersantai-santailah insya-Allah dengan satu tajuk yang dikira agak penting juga untuk kita sama-sama kupas bersama dengan panelis yang tidak asing lagi lah dalam wakaf ilmi kita ni. Jadi sebelum tu pada malam ini sukalah saya perkenalkan dululah dua panelis kita malam ini. Daripada saya sendiri, Sir Fikri selaku moderator. InsyaAllah akan bersama dengan panelis kita yang pertama pada malam ini, insyaAllah Ustaz Muhammad Fadil bin Muhammad Sayuti. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, Sir Fikri sihat Alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah Ustaz Muhammad Fadil selalu muncul dalam forum wakaf ilmi kita, insyaAllah. Dan panelis kita yang kedua juga saya kira pernah juga berada di wakaf ilmi kita, iaitu Fikri juga, iaitu Ustaz Fikri Yusof. Ustaz Fikri, apa khabar Ustaz Fikri? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa khabar saudara? Sihat? Alhamdulillah. Nama kita sama. Sama-sama. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkongsi sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat pada malam ini, insya-Allah. Dan insya-Allah lupalah tadi saya tak beritahu lagi tajuk yang kita akan sama-sama kongsikan pada malam ini. Mungkin dah tengok dia punya poster kan. Tajuk itu pada malam ini berbunyi Perpaduan Nasional. Perpaduan Nasional. Okey. Jadi tajuk ni mungkin kita dengar macam tajuk yang umum dan biasa-biasa saja, tapi hakikatnya nampak biasa, tapi kesannya kalau dilaksanakan dengan baik luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan kita boleh rasa lah ini kan macam mana kita berada di dalam kehidupan kita, di tempat kita, di kawasan kita. Tiada kita berada dalam suasana yang harmoni, aman, damai. Semua itu hakikatnya daripada kesan daripada tajuk yang telah kita tengok tadi lah, iaitu Perpaduan Nasional. Jadi tanpa melengahkan masa yang panjang lagi, saya dengan sukacita lah buat pertama untuk pusingan yang pertama ni kita nak sama-sama dengar lah daripada panelis kita yang pertama, iaitu Ustaz Muhammad Fadil. Ustaz Fadil, Ustaz, apakah konteks, apakah perspektif Al-Quran bila kita bercerita tentang tajuk Perpaduan Nasional tadi? Mungkin boleh Ustaz boleh kupaskan sedikit. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sir Fikri selaku moderator kita pada hari ini. Yang saya muliakan juga Ustaz Fikri. Hari ini kita bersiaran dengan 3F. Fikri, Fadil, Fikri. Alhamdulillah. Nilai payah nak jumpa ni. InsyaAllah pada malam ini soalan yang diberikan kepada saya, kalau kita tengok tadi tentang bagaimana Al-Quran ataupun Islam secara garis besarnya daripada sumber nasnya melihat tentang perpaduan nasional. Sebenarnya satu ayat dalam Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ayat ni kita sebenarnya dah sangat biasa dengar dan insya-Allah kita cuba kupas pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami jadikan kalian min dzakarin wa untha, daripada kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kuat. Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. In akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ataupun di kalangan kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, iaitu yang paling bertakwa. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini kita biasa dengar bahawa Allah sebut kepada kita, Allah seru kepada sekalian manusia, kami jadikan kamu ni laki dan perempuan. Ada dua jenis jantina. Yang kedua, Allah sebut kami jadikan kamu ni banyak bangsa, banyak suku puak. Jadi kita ni ada pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, macam-macam warna kulit, macam-macam jenis mata, jenis hidung, jenis telinga. Nah, jadi semua ini untuk kita saling mengenal, lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Dan Allah tegaskan bahawa di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling cerah kulitnya, bukan yang paling bijak, bukan yang paling ada lelaki ke perempuan ke ataupun bangsa-bangsa tertentu. Yang paling mulia tidak. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan Allah Maha mengetahui dan sangat mendalam pengetahuan. Alimun khabir. Baik. Kalau kita tengok dalam ayat ini, antara intisari yang Allah nak sebutkan adalah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka daripada pelbagai suku dan kabilah ataupun puak agar saling kenal mengenal. Dapatlah daripada pengenalan itu kita tolong menolong. Antara dalam pengenalan itu kita melihat dalam bangsa-bangsa ini Allah berikan kepada setiap bangsa ada kelebihan-kelebihan yang istimewa yang tertentu. Jadi apabila kita saling kenal mengenal, kita nak belajar, kita ambil iktibar, kita ambil kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, kita belajar dan kita serap dan kita boleh implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah dengan pengenalan kita kepada banyak kawan-kawan yang pelbagai bangsa ini, kita akan menjadi semakin kuat. Kita tolong menolong antara satu sama lain dalam macam-macam perkara. Kalau kita ada kawan yang daripada golongan Cina, kita boleh belajar daripada mereka macam mana mereka berbisnes. Daripada yang lain pun macam tu juga. Mereka belajar daripada kita, kita pun boleh belajar daripada mereka. Akhirnya, kekuatan-kekuatan ini dijana dan digembeling dan untuk memacu kemajuan nasional, kemajuan negara kita. Yang kedua, Allah tidak menilai kita daripada paras rupa kita, keturunan dan sebagainya, warna kulit. Tetapi yang dinilai adalah sifat takwa, amalan-amalan baik yang kita laksanakan, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seminit lagi saya nak kupas. Kalau kita tengok ayat ini sebenarnya asalnya sebab nuzul ayat ini dia berawal daripada kisah ketika peristiwa Fathul Mekah. Ketika peristiwa Fathul Mekah, Saidina Bilal naik ke atas Kaabah. Saidina Bilal naik ke atas Kaabah untuk azan. Apabila pembukaan kembali kota Mekah, maka azan tadi sebagai isyiar ataupun isyarat bahawa kawasan ini teritori ini adalah kawasan orang Islam. Sebab tu kalau kampung-kampung ada masjid, maknanya ini kampung orang Islam. Mana tempat ada masjid, ini tempat orang Islam. Jadi antara syiar utama Islam azan. Maka bila Saidina Bilal naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan sebagai isyarat tanda bahawa kota Mekah sudah kembali dibuka oleh orang Islam, telah kembali dengan syiar Islam. Maka
ada kedengaran suara-suara yang tidak enak dari bawah. Ataupun bahasa kita sekarang ni panggil apa, ada mulut puaka lah. Dia kata, pasal apa budak hitam tu naik ke atas? Tak ada orang lain ke? Dia kata, kenapa budak hitam tu yang naik ke atas? Tak ada orang lain ke? Tapi ada dibalas oleh sahabat yang lain. Kalau Allah tidak muliakan dia, saya dia tak naik ke atas tu. Ada sahabat lain yang membela Saidina Bilal. Maka daripada peristiwa tadi, maka turunlah ayat ini, ayat yang ke-13 surah Hujurat, yang menjelaskan bahawa tidak ada diskriminasi bagi Allah dari sudut warna kulit, harta, bangsa, keturunan dan sebagainya. Yang dinilai mulia oleh Allah adalah bagaimana takwa, bagaimana kedekatannya kepada Allah, bagaimana amalan agamanya. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Bukan melihat kepada jawatan. Dulu dia hamba, sekarang hamba merdeka. Bukan dia Perdana Menteri. Tidak. Bukan itu yang dilihat oleh Allah, tapi yang dilihat siapa di kalangan hambanya yang paling bertakwa. Jadi kisah ini menunjukkan bahawa Saidina Bilal dua. Yang pertama, Saidina Bilal naik ke atas Kaabah untuk azan. Lalu ada suara sumbang yang menyatakan, kenapa budak hitam, kenapa hamba hitam ini yang naik ke atas Kaabah. Ini maknanya menunjukkan apa, resis ataupun diskriminasi yang berlaku. Ada sahabat yang membela, kalau dia tidak mulia, Allah tak akan naikkan dia. Turunlah ayat ini bagi menjelaskan bahawa Allah tidak melihat kepada warna kulit, Allah tidak melihat kepada suku bangsa, kemuliaan itu dinilai atas takwanya di sisi Allah. Jadi saya kira itu saja pendahuluan saya, mukadimah saya. Saya serahkan kembali kepada Sir Fikri, insya-Allah. Terima kasih, jazakallah. Alhamdulillah, sangat jelas penjelasan, kupasan yang disebut oleh Ustaz Fadil tadi. Jadi mungkin sebagaimana yang Ustaz Fadil telah sebutkan ayat tadi daripada surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-13. Kalau di permulaan ayat itu disebutkan ya ayyuhan nas, betul Ustaz Fadil kan? So maksudnya bila ya Allah Taala menyebut ya ayyuhan nas tu bukan kepada orang mukmin sahaja, tapi kepada seluruh manusia. Nak beritahu betapa cantik sekali Allah telah bawa asas hubungan antara manusia, yang mana kita ni bukan dilihat pada warna kulit, bagaimana yang telah diceritakan oleh Ustaz Fadil tadi, bagaimana asbabun nuzul ayat tadi. Begitu cantik sekali Allah meletakkan asasnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling hitam, bukan yang paling putih, bukan. Alhamdulillah, sangat jelas kupasan oleh Ustaz Muhammad Fazil. Jadi asasnya telah jelas. Jadi macam mana pula kita nak tahu konsep perpaduan dalam Islam tu pula. Konsep perpaduan dalam Islam tu pula mungkin kita dengar daripada Ustaz Fikri. Ustaz Fikri, insya-Allah Ustaz Fikri boleh kupaskan sedikit bagaimanakah pula konsep perpaduan dalam Islam itu sendiri. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa khabar Al-Fadil Ustaz Sir Fikri dan juga Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadil? Sihat belaka ke dua-dua? Alhamdulillah. Okay. Malam ini kita bersiaran pada Wakaf Ilmi siri yang ke-47, bersandarkan kepada 3F lah, Fadil, Fikri dan Fikri. Okey, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memberikan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah akan kekuatan dan kemuliaan. Moga-moga dengan usaha yang kecil ini Allah Ta'ala pandang apa yang kita buat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apabila kita membincang ataupun berbicarakan tentang perpaduan nasional, dia adalah satu tajuk yang sangat besar saya kira, dan saya bukanlah ahli dalam kita nak bincang tentang isu satu besar ni sebenarnya. Isu perpaduan ni kalau kita boleh bincang dengan ni, saya rasa Ustaz Fadil boleh jadi menteri perpaduan. Kan? Saya mungkin boleh jadi menteri lain lah, Perdana Menteri ke apa kan. Sebab dia adalah satu benda yang sangat besar bila kita sebut tentang konsep
yang dibawa oleh Islam dari sudut pandang Islam itu dia adalah satu benda yang sangat besar. Sebab kalau kita nak bincangkan secara detail, saya rasa tak cukup. Sebab kita bincang tentang satu benda yang besar. Bagaimana Nabi SAW membawa satu peradaban baharu di kota Madinah, kan? Berlandaskan kepada beberapa asas yang dipasak oleh Nabi SAW kepada rakyatnya, kepada kepada sahabat-sahabat, kepada orang Islam ketika itu dan kepada orang yang bukan Islam ketika itu, menjadikan kota Madinah menjadi satu kota yang sangat hebat. Kan? Kalau kita lihat kepada sejarah, sangat hebat. Jadi konsep yang dibawa oleh Islam, bila kita bicara tentang konsep, dia melibatkan tentang bagaimana Islam memandang perkara berkaitan dengan perpaduan itu sendiri. Tapi bila kita sembang tentang perpaduan, mungkin orang tanya perpaduan tu apa? Kan? Dan apa yang dimaksudkan dengan nasional tu? Okay, so perpaduan yang dimaksudkan dari sudut bahasa ini adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain. Itu perpaduan. Kan? Ataupun satu pihak dengan pihak yang lain, satu suku dengan satu suku yang lain, satu pihak dengan satu pihak yang lain. Itu perpaduan. Okey? Dari sudut nasional pula ia berkaitan dengan bangsa, berkaitan dengan adat, berkaitan dengan apa yang berlaku di sekeliling. Itu adalah berkaitan dengan nasional. Jadi bagaimana Islam memandang perkara ini? Yang pertama, Islam meletakkan pasak yang sangat hebat. Kalau kita lihat semua yang berkaitan dengan agama ini terpasak dengan 3 perkara. Yang pertama mestilah melibatkan tentang akidah, aqaid. Tentang bagaimana kita mengenali Tuhan. Bagaimana untuk kita memahami akan konsep ketuhanan, konsep kenabian dan konsep perkara-perkara sam'iyat. Okey, itu adalah benda yang dibawa oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan akidah. Memasakkan orang, memasakkan rakyat, memasakkan orang panggil apa? Kehidupan manusia itu dengan akidah yang sejahtera. Kan, aqaid as-salimah, akidah yang sejahtera. Yang Ustaz Fadil cerita tentang bagaimana Sayyidina Bilal, kan, walaupun dia berkulit hitam, tetapi tengok akidah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang hamba boleh ada satu sifat yang begitu? Kan, kehebatan yang sangat hebat, keyakinan yang sangat utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apabila dia dihentam, dia hentak batu di badan, tetap juga dia mengaku bahawasanya Allah Taala itu Esa. Jadi hebat sebenarnya perkara itu berlaku. Itu yang pertama. Yang pertama mesti kita pasakkan dari sudut akidah. Konsep yang pertama mesti memasakkan umat kita ini ataupun kita punya masyarakat ini dengan akidah yang sejahtera. Yang kedua mesti berlandaskan kepada syariah. Syariah ni adalah berkaitan dengan hukum hakam setiap hari kita buat. Dari sudut ibadahnya, muamalahnya, jenayahnya, dari sudut hukum undang-undang, berkaitan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah perkara-perkara yang melibatkan tentang syariah. Okey, kalau kita lihat suatu sejarah yang saya rasa semua orang faham kan. Kita ni di Malaysia ni kita ada batu asas. Perkara 3 kurungan 1. Kan? Agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini adalah satu asas yang sangat besar yang kita kena lihat. Itu adalah undang-undang syariah yang difahamkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Mereka memasakkan perkara ini sehingga dia dinobatkan sebagai satu syiar agama sebenarnya. Okey? Agama Islam sebagai agama persekutuan. Sebab tu tak boleh nak bicara dah. Kalau ada orang nak marah Islam pun tak boleh dah. Kan? Sebab apa? Sebab agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak. Pasak ini. Apabila kita faham tentang 3 pasak konsep yang dibawa oleh Islam, maka perpaduan itu secara automatik akan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam juga dia membawa konsep mesti kenal antara satu sama lain. Kan? Ustaz Fadil ada sebut tentang Islam ini tidak memandang kepada rupa paras, tidak memandang kepada jawatan, pangkat dan sebagainya. Dalam satu hadis riwayat Muslim, okey, disebut tentang innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada ajsamikum. Ni, kita ada kuasa, kita ada kekuatan, kita ada tubuh badan yang sasa, hebat, sadar, six pack, test pack, two pack, semualah pack-pack kan. Allah Ta'ala tak pandang pun benda tu. Kan?
Wala ila suwarikum, tidak memandang juga kepada rupa paras, pakaian yang kita pakai, kehebatan apa pun kita ada. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi melihat kepada hati kita. Bila sebut tentang hati, dalam hati terwujudnya apa dia? Dua benda je, iman dan juga taqwa. Jadi itulah yang kita kena faham, kan? Sebab itulah kita ni walaupun handsome, smart mana pun, dalam bahasa TikTok lah ni dia panggil apa? Good looking, kan? Walaupun kita good looking itu bukan menjadi sandaran kita boleh syurga, no. Kan? Yang boleh syurga ni adalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah berdasarkan kepada akidah dan juga kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga konsep yang seterusnya, saya dibagi masa first ni berapa minit? 5 minit ke 3 minit Sefikri. Ayo. 5 minit. 5 minit. Okey. Berapa minit lagi tu? 5 minit. Habis lagi. Habis dah. Tinggal seminit lagi. Habis dah. Seminit lagi. Okey. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh tauladan yang baik. Kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menyatukan Muhajirin dan Ansar, kan? Boleh mewujudkan satu suasana daripada kalangan kelompok Asabiyah. Mereka hidup dalam keadaan yang berpuak-puak, tetapi apabila datangnya Islam maka telah terbuktinya Islam itu boleh menyatukan perpaduan nasional. Ini satu benda yang sangat hebat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, dan saya nak maklumkan jugalah, kan, Islam ni adalah agama yang syumul. Kan? Dalam ayat Quran Allah Taala sebut apa? Udkhulu fis-silmi kaffah, kan? Masuklah kamu dalam Islam selengkapnya, kan? Sepenuhnya. Jangan boleh ambil sikit-sikit. Bila bab syariah kita nak ambil Islam, bila bab hukum kahwin kita nak ambil Islam. Tapi apabila kita bersembang atau bicara tentang hukum hakam kita tolak Islam dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita kena faham. Manusia ni dia tak pandang semua benda tu. Warna kulit, parti mana, kan? Perdana Menteri siapa, walaupun tak pernah dalam sejarah setahun boleh berganti Perdana Menteri dan sebagainya, kan? Walaupun perkara itu berlaku, tapi itu adalah lumrah kehidupan yang kita semua sedia maklum. Bahawasanya kalaulah perpaduan itu telah dicalarkan oleh sifat kita sebagai orang yang bermusuh-musuhan, maka Islam tidak memandang perkara itu. Islam memandang apa dia? Islam memandang kepada kesatuan. Islam memandang kepada perpaduan. Islam memandang kepada keeratan kita dalam menghayati apa yang Islam mahukan, bukan apa yang kita mahukan. Faham tu? Apa yang Islam nak baru kita buat. Apa yang kita nak kita tak apa yang kita nak kita nak buat. Tapi apa yang Islam nak kita tak mau buat. Itu tak boleh lah. Jadi cukuplah sekadar itu konsep yang saya sebutkan. Islam ini dia bawa satu konsep yang sangat besar. Tapi saya cukuplah rasanya 4 perkara itu untuk membawa kita punya forum pada malam ini dengan jayanya insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sangat cantik dan sangat jelas daripada Ustaz Fikri. Berkesinambungan daripada Ustaz Fadil tadi berkenaan dengan konsep perpaduan. Cuma bila Ustaz Fikri sebutkan tadi berkenaan dengan 3 asas ini, akidah, syariah dan akhlak, dan akhirnya Islam ni dia bukan agama yang bersifat teori. Dia ada model dia. Model dia adalah daripada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu sendiri. Bagaimana Nabi telah membina tamadun sebelum ini, dan alhamdulillah modelnya telah ada. Dan bila kita bercakap tentang perpaduan nasional ini, modelnya tidak lain tidak bukanlah kita mesti rujuk kembali kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyantuni antara kaum dan sebagainya, antara manusia dan sebagainya. Sangat jelas daripada Ustaz Fikri. Jazakallah, terima kasih. Jadi berkesinambungan daripada konsep perpaduan dalam Islam itu juga, mungkin ada satu benda lagi yang kita selalu dengar, tadi konsep, satu lagi ciri. Bila kita sebut konsep, kita nak ciri. Dalam konteks kita dalam Malaysia ni, mungkin Ustaz, saya nak tanya Ustaz Fadil, bagaimanakah ciri-ciri perpaduan dan juga integrasi nasional dalam konteks kita lah di negara kita ni. Fadal, dipersilakan Ustaz Fadil. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fikri.
bila kita mendengar kupasan daripada Ustaz Fikri tadi, ya, saya teringatlah ada, saya nak sebut ni bahawa Ustaz Fikri itu antara artis TikTok lah yang terkenal. Jadi boleh carilah, tuan-tuan boleh cari dia punya akaun TikTok dia tu, macam-macam ada. Dia macam-macam konten dia buat. Dan pastinya konten yang bermanfaat. Jangan risau, Ustaz Fikri tak ada konten hak joget-joget tu. Dia konten dia bermanfaat. Tengok saja boleh pahala. Apatah lagi kalau like. Nah, kalau bagi duit lagi banyak kan Ustaz kan. Okey, baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dalam konteks memahami apakah yang dikatakan sebagai perpaduan nasional telah dijelaskan tadi bersudut pandang agamanya, dan kita tengok apa yang dikatakan konsep utama dalam perpaduan nasional yang disebutkan oleh Ustaz Fikri tadi. Saya ingin menambah sebelum saya masuk kepada jawapan saya tentang ciri-ciri. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi yang menyebutkan bahawa masyarakat Islam ialah masyarakat yang terdiri atas akidah. Ini Ustaz Fikri dah sebut tadi. Yang berdiri atas akidah dan pemikiran Islam yang akhirnya akan melahirkan satu sistem, satu undang-undang, sistem moral dan akhlak Islam. Semua ada dalam yang disebutkan tadi. Justru masyarakat Islam ialah masyarakat yang mengambil seluruh ajaran Islam syumul, kafah sebagai cara hidup, sumber hukum, pegangan dan setiap aspek kehidupan, dan rujukan dalam mengatur hubungan antara individu, hubungan dengan masyarakat, isu-isu kerohanian dan fizikal yang juga hubungan antara masyarakat dan juga hubungan antara bangsa. Kalau kita tengok, Syed Qutb pula menyatakan bahawa masyarakat dan kebudayaan Islam ini ialah masyarakat yang melaksanakan cara hidup Islam secara total, yang bertitik tolak daripada asas akidah, ibadah, undang-undang, moral, cara hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. Masyarakat dalam bentuk ini adalah masyarakat yang bertamadun. Baik, begitu gambaran yang dikemukakan oleh dua tokoh ulama kita kata kontemporari lah yang terkini dalam menyatakan bagaimanakah yang dikatakan sebagai masyarakat Islam yang bersatu padu. Kalau kita ambil konteks kita tajuk kita perpaduan nasional. Baik, dalam konteks negara kita Malaysia yang pelbagai kaum, ada satu tokoh kata anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Iban, anak Kadazan anak saya. Dia merujuk kepada seluruh kaum di Malaysia yang merupakan hidup bersatu padu, saling kenal mengenal, saling bertoleransi, saling bekerjasama, saling memajukan, saling bahu-membahu, apa saja istilahnya, sebagai satu cara nak mewujudkan ketamadunan bangsa kita. Kita dengan yang kepelbagaian suku puak tadi, maka kita bersatu atas nama suatu nasional yang akan membawa kepada kemajuan dan kebaikan naik bersama. Baik, beberapa ciri yang dikatakan sebagai ciri masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang berintegrasi. Yang pertama, ciri-cirinya yang pertama ianya melibatkan hubungan pelbagai kaum. Hubungan antara, yang pertama hubungan dua hala antara kaum ni dan kaum yang lain, dan yang seterusnya yang lebih banyak lagi, boleh jadi 2 hala, 3 hala, 4 hala, 5 hala dan berhala-hala. Bukan berhala sebuah tu, maknanya banyak hala hubungan kita, dan hubungan ini melibatkan budaya, melibatkan bahasa, melibatkan kelebihan-kelebihan. Maka hubungan kita digabungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan-perbezaan di dalam kalangan masyarakat seharusnya dilihat sebagai suatu keistimewaan bagi negara Malaysia kita ini yang menyediakan peluang keemasan kepada seluruh rakyat untuk kita saling kenal mengenal. Kita tidak ada batasan, kita tidak pernah buat kampung ini mesti orang Melayu saja, kampung ni mesti orang Cina saja, kampung ni mesti tidak. Kita tak pernah buat ketetapan yang sebegitu. Berinteraksi dan dapat menyesuaikan diri dengan kelainan serta kepelbagaian yang ada. Hadirin ataupun penonton yang dirahmati Allah,
saya pernah berbual lah dengan pihak polis yang melihat kepada bagaimana keadaan masyarakat. Sebenarnya kalau masyarakat di kota-kota ataupun masyarakat yang memiliki tahap pendidikan yang tinggi, isu perpaduan ini tidak dilihat, tidak nampak sangat. Isu perpaduan ini dilihat dengan kacamata yang baik. Kerana apa? Pendidikan itu mengajar, intelektual itu mengajar bahawa kita ni manusia yang hidup dalam masyarakat yang saling memerlukan, mutual, saling memerlukan antara satu sama lain. Tetapi kalau kita tengok di kawasan-kawasan estate, kawasan-kawasan kampung-kampung yang dalam-dalam, kampung pedalaman lah, di Fedah atau apa, seminggu mesti ada, setiap hari, boleh kata tidak kata setiap hari, setiap minggu mesti ada kes yang dilaporkan kepada pihak polis yang berkaitan dengan pergaduhan jiran sesama jiran. Kadang-kadang walaupun berlainan kulit, tapi bila duduk sebelah-sebelah ni ada saja isu. Yang ini berlaku di kawasan kejiranan. Dalam kajian ini disebutkan kejiranan yang mempunyai kadar pendidikan yang kurang lah sikit. Nah, kadar ilmu ataupun kadar pendidikan yang kurang. Nah, kalau duduk di kawasan pedalaman sikit, dia pun tidak banyak sangat terdedah dengan kita kata perkembangan apa tidak atau dengan ilmu yang secukupnya. Kadang-kadang hal palsu pun, letak palsu sebelah rumah pun boleh jadi bala. Itu pernah viral tentang parking kereta. Jadi hal-hal sebegini sebenarnya sangat menyayat hati kita, terutama di kawasan pedalaman. Kadang-kadang hal anjing berak, hal kucing lah, macam-macam. Ya. Kalau sama-sama Melayu tak kira lah, sama Melayu pun banyak hal juga. Ya, hal pagar, hal sepadan, hal apa dia, pokok juntai, lepas tu buah masuk apa dekat pagar orang. Dalam fiqh disediakan, telah diselesaikan oleh para ulama bagaimana kita nak berhubung antara jiran, ada adab berjiran. Tetapi kalau tidak ada ilmu, maka itu yang jadi merosak tu. Baik, yang ketiga, penyatuan pelbagai kumpulan masyarakat dapat menghilangkan perbezaan identiti. Nah, apabila kita bersatu dalam kepelbagaian kumpulan, maka perbezaan identiti itu tak dilihat sangat. Nah, kalau di peringkat pengajian tinggi, kita biasa melihat satu rumah ada anak Cina, ada anak India, ada anak Melayu. Yang biasa duduk sekali ni, jenis macam ni dia akan hidup dengan harmoni bila dia pulang ke tempat masing-masing. Sebab mereka memahami keperluan itu. Mereka boleh faham orang Melayu, orang Islam kita semayang macam mana. Kita boleh faham orang Cina ni dia menyembah macam mana. Orang India dia menyembah kuil tu macam mana. Kita boleh faham. Jadi sehinggakan kita tidak ada isu sangat apabila melibatkan azan, apabila melibatkan perayaan Taipusang ataupun apa perarakan kematian yang ada bunyi-bunyian. Kita boleh memahami kerana apa kita ada sifat toleransi. Ya, ada penyatuan tadi menyebabkan kita tidak melihat sangat perbezaan identiti. Bahkan kita merasakan kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu hati. Ada banyak yang menyatukan kita, antaranya sukan. Bila kita tengok badminton, hak main badminton tu orang Cina biasanya. Ya, tapi kita rakyat Malaysia seluruhnya bersatu hati sokong. Tak kira dah dia Cina, India ke Melayu ke, apa bangsa dia Sabah Sarawak ke, orang Borneo ke, mereka semua bersatu hati. Kita orang Malaysia. Nah, apabila main bola pun sama. Apabila apa saja sukan, hoki dan sebagainya, kita bersatu hati kalau buat sukan. Tetapi kadang-kadang yang merosakkan kita adalah apabila masuk kepada lanah ataupun ruang politik. Ruang politik ni sebenarnya saya sebutkan terus teranglah di sini. Apabila orang jahat dalam politik mengambil kesempatan kepada orang jahil dalam politik ataupun masyarakat yang jahil, maka itulah yang menyebabkan perpecahan. Apabila menggunakan diskriminasi, menggunakan isu perkauman, isu resis sebagai modal untuk mengawal keuntungan politik, hal ini bertentangan daripada apa yang Islam nak. Sedangkan Islam mengajar perpaduan, tetapi mereka mengajarkan asabiyah, mengajarkan perbezaan-perbezaan. Yang ni kalau ada pemimpin yang sebegini, kita kena tolak. Kita kena didik generasi kita, orang muda, terutama bila nak mengundi ni tak lama lagi ni, kita akan menerima generasi umur 18 tahun ke atas mengundi. Umur 18 tahun dah layak mengundi. Jadi mereka ni baru lepas sekolah, tidak didedahkan dengan suasana politik. Tetapi siapa yang dapat menunjukkan contoh yang terbaik
dapat menyediakan suatu peluang yang terbaik untuk pembinaan bangsa negara kita yang terbaik, yang sejahtera melalui kehidupan yang majmuk, yang bersatu padu ini, maka itulah yang patutnya kita melihat bagaimanakah pemimpin yang sepatutnya mengatur kita. Dan yang ketiga, yang keempat, integrasi sosial boleh berlaku dalam sektor ekonomi dan kepelbagaian politik dan sebagainya dalam negara kita. Penyatuan bangsa yang terdiri daripada satu masyarakat yang berbilang etnik, yang bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti nasional yang tersendiri. Akhirnya, apabila kita keluar negara, orang boleh beza. Walaupun kamu orang Cina, kamu orang India, orang tahu ni orang Malaysia. Tak kira apa warna kulit kamu, orang tahu kita identiti sebagai orang Malaysia. Yang itu yang perlu kita cuba garapkan, kita pertahankan sebagai kita rakyat Malaysia. Sebab kita tak boleh lari, kadang-kadang kata kalau hikmah ada menyebutkan hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu, kebangsaan itu sebahagian daripada iman. Jadi bila kita lihat kepada diri kita, mudah-mudahan bagaimana kita nak mengajak generasi muda ini, nak habis ni, mengajak generasi muda kita supaya saling menganggap bahawa kita antara satu sama lain saling memerlukan. Sebab ada satu tanggapan negatif lah, bila tengok Cina, bila tengok India, nak salam pun takut. Sebab dia kata tangan Cina ni pegang anjing, dia kata tangan India ni duk pegang arak, pegang. Jadi ini perlu kepada ilmu untuk kita bagaimana nak mengulas semuanya itu. Dan dalam kita hidup masyarakat yang bersatu padu ini. Jadi itu sajalah bagaimana ciri-ciri masyarakat yang berintegrasi, yang bersatu padu. Semuanya itu saya rangkumkan perlu kepada ilmu untuk kita hidup bermuamalat dalam kepelbagaian ini. Dia bukan kepada semangat, dia perlu kepada ilmu untuk kita saling. Di Malaysia, Melayu, Islam sebagai asas yang memimpin, yang lain-lain dalam pimpinan kita, pimpinan yang berlandaskan ilmu, berlandaskan agama, berlandaskan ketakwaan. Bukan berlandaskan semangat asabiyah. Baik, sampai sini saja dahulu. Saya serahkan kepada Sir Fikri. Alhamdulillah. Masya Allah. Setia panjang lebar Ustaz Fadil menerangkan tentang ciri-ciri perpaduan dan juga integrasi nasional tadi. Jadi yang mana kita telah dengarlah tadi secara ringkas dan juga secara detailnya contoh-contoh yang diberikan, yang mana asasnya yang Ustaz Fadil sebut tadi mesti diasaskan dengan ilmu. Apapun kita ni, apapun permasalahan kita ni, kita mesti kembali kepada ilmu, kita mesti kembali kepada pengetahuan, kita mesti kembali kepada asas yang benar lah, iaitu pengetahuan dan juga ilmu. Mudah-mudahan apa juga masalah dalam perpaduan, dalam apa juga situasi yang sedang kita hadapi, kita dapat selesaikan dengan baik. Jadi mungkin tak perlu kita huraikan lagi lah. Sir Fikri, nak tanya boleh? Ya saya. Sir Fikri kan tanya moderator lah. Moderator dia duduk diam. Tanya moderator. Kita nak tanya dia. Bukankah Sir Fikri mengajar kimia kan? Saya mengajar subjek ni lah. Biologi, kimia, pernah lah. Fizik. Okay. Saya mengajar subjek fizik sekarang ni. Fokusan saya dalam biokimia dulu. Saya rasa dulu saya belajar di matrik. Saya ingat dia ada kaitan tau macam mana menyatu padukan antara satu padu. Mungkin kita boleh ambil hikmah lah kan. Satu padu antara molekul-molekul, atom-atom. Saya tak kerti nak sebut, tapi rasa mungkin Sir Fikri boleh sebut sikit lah kepada kita macam mana. Nak kait dengan tajuk kita. Mungkin hikmah dia boleh ambil sebab tak mungkin Allah ciptakan sia-sia benda tu untuk kita belajar saja. Dia mesti ada hikmah. Allahu Akbar. Ustaz Fadil dah bertanya anak rasa anak kena jawab lah sikit bila bertanya tu, sebab bidang sains ni kalau dikaitkan dengan hubungan antara satu sama lain tu, saya teringat ada masa saya belajar dulu dalam subjek biochemistry 2, masa dekat UIA dulu.
kita belajar berkenaan dengan satu makhluk Allah yang bernama darah. Kita semua ada darah darah, sel darah merah kita ni kita sebut apa? Kita sebut apa? Sel darah merah ni hemoglobin kan. Hemoglobin. Jadi kalau orang belajar sains ni, hemoglobin ni sebenarnya dalam pembahagiannya terbahagi kepada dua sebenarnya. Hem dan juga globin. Hem dan globin. Okey. Hem ni dia ada kelebihan, globin pun ada kelebihan. Hem ni kelebihan dia apa? Dia boleh attach oksigen. Hem. Tu kelebihan hem. Manakala globin ni pula, kelebihan dia besar. Globular protein. Globin ni dia globular protein, sejenis protein yang besar. Yang ke mana bila dia besar, kelebihan dia boleh melindungi orang lain. Kalau macam hem tadi, dia punya kelebihan dia boleh attach oksigen, tapi kekurangan dia ni sangat lemah. Jadi Allah Ta'ala ciptakan dua-dua makhluk ni bergabung dalam satu entiti bernama hemoglobin lah. Membawa satu matlamat yang sama lah, iaitu apa? Allah nak supaya sampaikan oksigen ke seluruh badan. Mereka boleh bersatu dalam badan kita ni, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pastikan matlamat tu sampaikan ke oksigen ke seluruh badan. Mungkin saya anggap benda tu ada kaitan dengan perpaduan lah, iaitu kita nak berpadu ni kita kena melihat kelebihan kita lah, saling melihat kelebihan dan kita cari titik persamaan yang boleh membawa kita kepada satu tujuan lah. Itu dalam konteks sains lah. Wallahu alam. Rasanya boleh kait kan Ustaz Fadil tak? Panjang dah tu. Boleh kait kot benda tu dengan situasi perpaduan kita. Jadi saya rasa saya nak terus kepada Ustaz Fikri. Ustaz Fikri lama menunggu tadi, uraian tadi berkenaan dengan pergi Ustaz Fadil, lepas tu saya cerita bab sains pula. Minta maaf Ustaz Fikri. Jadi bila kita cerita tentang perpaduan ini, satu benda yang Hai, krem. Mana krem ni? Ya. Kalau krem Ustaz Fikri, kita buka TikTok dululah iklan. Dia kena krem ni. Tak apa, slow. Slow, tak apa. Okey, kepada sidang penonton, kalau ada soalan boleh tanya Ustaz Fadil insya-Allah. Siapa ada boleh komen kat bawah tu insya-Allah. Kita ambil manfaat daripada orang alim. Kalau tak alim pun orang yang abid mungkin, kalau bukan orang abid mungkin orang yang qawi, orang yang kuat. Siapa yang ada nak tanya soalan dan sebagainya boleh jawab. Ustaz Fadil boleh jawab. Mungkin Ustaz Fikri kita boleh sama-sama juga ucapkan terima kasih kepada sidang penonton. Kita ada berapa orang yang sedang live bersama kita, tak silap ni ada beberapa belah orang ni. Rasanya terima kasihlah sudi bersama dengan kami dan sudilah untuk share kita punya ni seluas-luasnya. Seluas-luasnya insya-Allah. Ada mari dah. Kita punya moderator dah mari dah. Masya-Allah. Okey, serah balik. Minta maaf ada teknikal sikit. Biasalah kan. Kita ni gitulah. Dalam alam maya ni ada cabaran dia kan. Jadi berkenaan dengan tadi saya berhenti di mana tadi? Berkenaan dengan ciri-ciri yang dibawa oleh Ustaz Fadil tadi. Mungkin kita nak dengarlah daripada Ustaz Fikri, apakah kepentingan menjaga dan membina perpaduan nasional ini. Setiap sesuatu ada dia punya signifikan dia. Tapi dalam konteks perpaduan ni kita nak dengarlah apakah kepentingan dalam menjaga dan membina perpaduan nasional tu. Ustaz Fikri, silakan. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terima kasih kepada saudara moderator Sir Fikri. Seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sembang lagi kan, nama pun sembang santai kan. Bila kita bicara tentang kepentingan, makan pun penting, minum pun penting, kan? Apa lagi? Main pun penting, nak jaga kesihatan, kan? Semua kepentingan ini dia ada dua benda. Satu kepentingan kita dan satu kepentingan umum,
Kan? Ada untuk kepentingan kita, ada kepentingan umum. Jadi dalam konsep perpaduan yang dibawa oleh Islam, kita kena lihat bahawasanya sebab apa Islam membawa perpaduan itu. Mesti ada kebaikan dia, mesti ada kepentingan dia, mesti ada signifikan kenapa Islam bawa kepada perpaduan, tidak suka kepada perpecahan. Sehingga kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut kan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kan? Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kan? Kalau ada yang bergaduh, berselisih faham, kan? Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kita menyatukan mereka. Kan? Wattaqullah, kan? Bertakwalah, Jadi kita nak kena faham bahawasanya dalam kepentingan ini Islam meletakkan bahawasanya sebab apa kita perlu jaga perpaduan. Jadi yang pertamanya antaranya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya permusuhan dan pergaduhan yang berpanjangan sehingga menjadikan manusia ini ada satu sifat asabiyah. Jadi kepentingan kita nak jaga ni adalah untuk mengelakkan kita ada sifat sifat apa orang panggil? Sifat kalau bahasanya kemelayuan, kecinaan, kehinduan. Macam betul-betul ke? Macam pelik je namanya kan. Tapi nak katanya begitulah. Kan? Ya, sehingga kan ada satu puak. Kalau dulu waktu saya belajar di luar negara dulu, kalau orang pernah dengar kalimah Ailah ni, dia ada Ailah Surairah. Ada Ailah Tarawnih dan sebagainya. Jadi kehidupan mereka ini, kalau kita lihat mereka ini sangat-sangatlah menitik beratkan tentang bangsa. Rosak juga kalau kita ni duk bangsa saja. Kan? Good lah kita duk sebut kan. Ni pasal apa Cina duk sini ni, saya bagi contoh lah kan. Pasal apa Cina duk sini ni tanah Melayu. Nama pun tanah Melayu, tak ada tanah Cina. Habis. Disebabkan mulut kita ini menjadikan perpecahan itu berlaku. Sebab itulah dalam Islam ini lisan itu perlu dijaga. Kan? Kita perlu jaga lisan kita daripada keluar perkataan-perkataan yang boleh memberi sensitivity kepada kaum, sensitivity kepada apa orang panggil, kepada kepertian dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena jaga lisan kita. Kalau bukan kita yang jaga lisan kita, siapa nak jaga? Okey, itu yang pertama. Islam dia mengelakkan kita daripada berlakunya permusuhan. Sehingga kan dalam satu hadis sebut apa dia? La tahasadu, la tanajashu, la tabaghadu, wa la tadabaru. Kan? Saya ada lagu lagi kan? Sautul Ghamidi nyanyi kan? La tahasadu, la tanajashu, la tabaghadu, la tadabaru. Saya tak mau sambung lah. Sambung lagi jadi konsep malam ni. Gegar Baganza adalah ni. Kan? Jadi anak-anak pula. Jadi sahabat sedang penonton yang dirahmati Allah, kan? Islam ini dia tidak menggalakkan kita untuk ada hasad dengki. Walaupun kita ada tahu kan, kalau ekonomi ini banyak dipegang oleh kaum lain dan sebagainya, tak boleh ada hasad dengki. Kalau nak hasad dengki silakan. Tapi mestilah hasad dengki itu bukan dibaurkan dengan benda-benda yang negatif. Kita rasa tak puas hati bila kita tak ada harta, kita carilah harta. Itu kaedah dia. Kan? La tanajashu, jangan menipu, jangan duk membongak. Betul, membongak kan? Itulah. La tabaghadu kan? Jangan benci satu sama lain. Kita ni dasarnya adalah akidah. Kan? Walaupun kita berbeza apa pun, tapi akidah kita tetap akidah Islamiyah. Kemudian la tadabaru, jangan kita bermusuh-musuhan. Islam tak suka benda macam tu. Jadi pentingnya adalah untuk kita ni supaya tak ada sifat asabiah. Itu yang pertama. Kepentingan yang kedua, itu dari sudut umum. Kita lihat kan, kalau di negara kita di Malaysia ni, dari sudut ekonominya kan, kalau tuan-tuan pernah baca berita dan sebagainya lah ni, Thailand lebih mendominasi kita punya Allahumma salli Muhammad. Iyalah kan, dari sudut ekonomi dan sebagainya. Dulu kita orang main kerja buat kedai tom yam kat Malaysia ni. Kan? Lah ni orang ramai buat kedai tom yam pun tak ada dah. Kita nak pergi makan kedai tom yam pun tak ada dah. Tinggal kedai Melayu belakang lah. Kan? Sebab apa? Sebab kan orang rasa betul ke ni? Betul ke benda ni berlaku? Adakah perpecahan ini berlaku disebabkan kita? Jadi kita kena tengok. Sebab itulah kita dah ada media sosial hari ni, WhatsApp grupnya, grup kejiranannya kan, grup kepartiannya. Dalam tu elakkan daripada kita duk
membawa unsur-unsur pergaduhan, unsur-unsur perpecahan. Elakkan. Kan? Elakkan. Okey, kemudian lagi apa? Dulu waktu Allah SWT Muhammad, kalau kita pernah dengar kan, dulu besi-besi kita semua dibawa made in Malaysia. Kan? Image negara itu terbina disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ekonomi yang sangat hebat. Tetapi hari ini di mana? Persoalannya itulah kita kena lihat balik. Di mana salahnya? Satu, di mana salahnya? Yang kedua, apa tindakan yang kita nak buat untuk memastikan negara kita ini, image negara kita ini sentiasa elok balik. Kan? Ni kalau bab adab, tentang bab Allah SWT akhlak. Saya rasa kita ni menghadapi satu normalisasi yang sangat buruk lah, saya kira. Dari sudut adab dan akhlaknya. Orang lain pandang kita bagaimana? Bagaimana negara-negara lain pandang sistem kehakiman, sistem banyaklah sistem-sistem yang ada kat Malaysia ni. Bagaimana? Kan? Kena jaga sebab apa? Yang Islam menggalakkan kepada perpaduan ini adalah untuk menjaga imej negara. Sebab itulah Ustaz Fadil ada sebut tadi tentang hubbul watan kan? Minal iman kan? Cintakan negara itu separuh daripada iman. Bukan satu benda yang kecil, separuh iman tuan-tuan. Bukan satu benda yang kecil. Okay, sebab itulah kena jaga betul-betul. Imej negara itu kena lihat kepada siapa. Kan? Bukan hanya lihat kepada pemimpin semata-mata, tetapi melihat kepada orang yang berada di bawah pimpinan. Kita lah. Kan? Pemudanya, kan? Generasi lamanya, generasi tuanya, ahli politiknya, semualah tu. Kena tengok belakang lah. Kan? Dan yang seterusnya adalah untuk melahirkan warga negara yang cinta. Pentingnya perpaduan ini adalah untuk apa? Ada orang sebut apa dia? Hujan batu di apa benda, apa bahasa Melayu dia, tolong Ustaz. Hujan emas di negeri orang. Hujan emas di negeri sendiri kan? Di negeri orang. Tak tahulah, tuan-tuan faham sendirilah. Saya bab-bab ni saya lemah sikit lah. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu negeri sendiri. Hujan emas di negeri orang. Lebih baik negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Walaupun ada warga kita pergi Australia, tapi tak apa, insya-Allah esok dia balik pula. Saja aja tu nak bagi isu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Faham kan? Jadi nak mengatakan bahawasanya dalam kehidupan kita ini kena ada rasa cintakan negara. Semangat nasionalisme itu perlu ada sebenarnya. Kan, cintakan negara kita insya-Allah. Kemudian yang terakhir insya-Allah, sebab apa pentingnya Islam bawa perpaduan nasional ini? Yang lain tidak bukannya adalah untuk kita ni memelihara negara kita ni daripada dimusnahkan. Kita dah ada pengalaman tuan-tuan, saya pernah mengajar sejarah, saya tahu bagaimana negara kita ni diambil alih oleh macam-macam. Kan? Ada daripada Portugis, ada daripada British dan sebagainya. Itu adalah disebabkan oleh kerakusan. Orang panggil apa? Nak cakap apa? Kerakusan lah daripada pelbagai pihak lah. Pemimpinnya, rakyatnya dan sebagainya. Jadi Islam ini meletakkan bahawasanya Islam meletakkan bahawasanya kita perlu menjaga negara kita ini, perlu menjaga kemerdekaan yang kita capai ini. Tak lain tak bukan untuk apa? Untuk kita selesa berlakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tidak boleh pergi masjid tuan-tuan. Saya seru tuan-tuan pergi masjid. Jangan tak pergi masjid. Wallahu taala a'lam. Boleh lah kot. Saya habis dah. Saya tak mahu dah sambung. Ada lagi? Alhamdulillah. Putus-putus. Sebab Ana pun putus tadi. Dia delay Ustaz. Delay, Alhamdulillah. Jadi Ana pun dah tulis poin-poin yang disebutkan oleh Ustaz Fikri tadi. Alhamdulillah. Dia punya kepentingan perpaduan tu sendiri kalau dilihat apa yang disebutkan oleh Ustaz Fikri tadi, memang dia akhir sekali dia akan menyentuh kepada benda yang paling asas jugalah kepada kita, itu ibadah kita sendirilah. Ibadah kita daripada yang disebutkan tadi, macam mana kita nak elakkan pergaduhan dan sebagainya. Mungkin saya nak di akhir, belum akhir lagi ni, saya nak ambil satu pengalaman saya sikit saja. Boleh sikit cerita pengalaman saya. Dulu saya pernah ikut satu program dengan sekumpulan Chinese dengan Indian dalam satu program
amal lah. Kita naik satu bas, dalam bas tu saya ingat 4 orang saja yang Muslim, Malay. Yang selebihnya adalah Indian and Chinese. Bayangkan kalau 40 orang tu dalam ada 4 orang je yang non yang saya ni Muslim lah. Pukul 1 tengah hari, bas tu tengah berjalan, tiba-tiba bas tu berhenti depan masjid. Saya pun kata, kenapa berhenti? Dia kata, driver India. Dia cakap, you ni Zohor, you nak solat kan? You nak solat. Saya terkejut, Zohor tak masuk lagi. Tak apa, you nak ambil wudu apa semua, kita tunggu. Satu bas tu macam, tak apa. You pergi ambil wudu, kita tunggu. Saya ingat saya turun 4 orang tu lebih kurang 20 minit. Saya pergi, naik balik. Diorang pun tak ada masalah. Alhamdulillah. Cerita yang lain pula, saya pergi satu program dengan semua Muslim, orang Melayu kita. Sampai waktu solat, dia tak berhenti. Habis waktu solat, tak berhenti. Sampai habis waktu solat pun dia tak berhenti. Kita dalam program tu, kita nak solat, kita terpaksa join. Itu program tu lebih kurang macam program berkayak lah. Kita nak berhenti tengah-tengah sungai tak boleh. Tapi nak beritahunya, dalam konteks tu, setengah orang memahami kita. Kalau kita tengok orang Muslim yang kita kata kadang-kadang setengahnya tak memahami. Sebenarnya kalau kita ada pengalaman, mungkin kita akan jumpa pengalaman-pengalaman yang positif. Itu sedikit pengalaman lah. Bercerita tentang pengalaman ni, mungkin nak mengurangkan kita punya rasa persepsi negatif lah terhadap golongan-golongan lain, kaum-kaum lain lah yang kita kata resis, tidak menghormati agama lain. Hakikatnya ada mereka ni sebenarnya yang bagus menghormati kita. Kadang-kadang kita sendiri yang tak hormat sesama kita. Itu sedikit pengalaman lah. Wallahu alam lah. Kembali kepada soalan seterusnya, kita ada kita boleh lagi dua lagi round sebelum kita sampai kepada penggulungan. Ustaz Fadil, bila bercerita tentang kepentingan tadi, mungkin Ustaz Fadil boleh ceritakan pula bagaimana strategi dalam mengukuhkan perpaduan nasional kita ni. Strategi macam mana kita nak kukuhkan perpaduan nasional kita. Fadal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fikri. Saya nak sambung sikit yang Ustaz Fikri sebut tadi kan. Dia pancing saya sebenarnya. Dia pancing saya, dia bagi lagu Soto Komedi kan. Saya nak nyanyi lah sikit rasanya. Mengapa harus ada sengketa, permusuhan, kezaliman melata, sedangkan kita berpijak di atas bumi yang sama. Sambung sikit lah tu. Ya. Kenapa kita kena bersengketa? Kenapa kita kena bermusuhan? Sedangkan kita sama-sama duduk pijak atas bumi yang sama. Nah, jadi kalau kita tengok Allah Yarham Tugu ni, Aziz, dia bagi satu kempen. Kita ni semua anak Nabi Adam. Itu satu kempen yang kita rasa semua orang setuju. Ya, kita semua anak Nabi Adam. Kenapa kita nak berbeza-beza? Ya. Sedangkan Allah sebut kita ni untuk lita'arufu, saling berkenalan, bukan nak mendiskriminasi. Mak Saleh ni dia kuat, dia punya resis dia. Yang ada satu produk ubat gigi yang nama Darlie. Darlie tu kan, kalau kita tengok logo dia, orang hitam pakai topi, ya tak? Orang hitam pakai topi. Lepas tu dia sengih gigi tu putih nampak gigi saja. Sebenarnya ubat gigi tu nama asal dia Darkly. D-A-R-K, dark. Dark gelap lah. Lepas tu bila ni barulah ditukar jadi Darlie. Memang pokok ni memang begitu. Memang dia nak menganggap, dia nak suruh kita semua anggap mereka lah lebih baik. Bahkan kalau kita tengok dalam kajian ilmuwan Islam, Ibn Khaldun, Ibn Battuta yang antara ilmuwan yang ilmuwan kita kata ilmu ahli geografi lah. Ahli geografi yang berlayar, yang buat peta asal Islam ni, peta asal yang kita buat. Sebenarnya semua negara-negara Eropah tu dia duduk belah bawah. Mereka pergi tiru peta kita, lepas tu mereka pergi pusing letak belah atas. Jadi seolah-olah orang Eropah, bangsa Eropah, bangsa orang Rusia, orang mereka semua duduk belah atas. Kita orang Muslim semua duduk belah bawah dalam peta.
Sedangkan sebenarnya benda tu dia tidak ada atas bawah depan belakang. Dia tidak ada atas bawah pun. Kalau kita pergi ruang angkasa, mana satu utara, mana satu selatan kita nak kata kan bila kita pergi ruang angkasa. Jadi ini kita panggil psikologi politik yang memberi diskriminasi tentang bahawa mereka bangsa barat lebih mulia daripada selain daripada mereka. Tambah-tambah Afrika ke Asia, mereka letak belah bawah. Bahkan ada kategori dunia kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Ini isu antarabangsa lah. Baik, kita balik kepada persoalan tadi. Apa strategi yang boleh kita laksanakan untuk kita membina perpaduan? Dia ada beberapa kategori. Kalau kita tengok pada di peringkat individu, di kita sendiri atau personal. Yang pertama, tak boleh tidak kita kena belajar. Kena belajar, tengok balik sejarah negara kita. Bagaimana kita ni sebenarnya satu bangsa, satu kawasan, satu negara, satu ketamadunan yang dimuliakan oleh dunia. Daripada kerajaan Kedah Tua, kerajaan Melaka, kerajaan Aceh, Pasai, kerajaan Johor Riau Lingga, kerajaan di Jawa sana. Jadi semua Sriwijaya, jadi semua ni merupakan suatu kerajaan yang mana diasaskan oleh sikap toleransi sebenarnya. Sikap toleransi. Dan semua kerajaan tadi sebenarnya ada penempatan dalam sejarah. Ustaz Fikri kan mengajar sejarah, saya pun pernah mengajar sejarah. Dan setiap penempatan tadi, setiap kawasan-kawasan pelabuhan utama, tamadun-tamadun utama di kawasan Nusantara kita ni, mesti ada penempatan ataupun orang Cina dah ada, orang Arab dah ada, dah berdagang. Sebab kita ni jadi tempat tengah kan, di pertengahan. Macam RNA lah antara perdagangan timur dan barat. Timur merujuk kepada kawasan China, barat merujuk kepada kawasan Arab dan setelahnya. Jadi kawasan strategik yang Allah berikan kepada kita Nusantara, tambah-tambah di Melaya, tanah Melayu kita ini merupakan satu rahmat yang mana kita sejak daripada dulu lagi dididik dalam keadaan masyarakat majmuk, menerima kepelbagaian. Kita dah biasa tengok dah orang macam-macam rupa kulit, ada kulit kuning, kulit hitam, kulit merah, kulit oren, kulit apa lagi, kulit coklat tu kita lah, kulit pucat. Kita dah biasa tengok dah. Mata sepek, mata bulat, mata petak, semua kita dah biasa tengok dah. Daripada zaman dulu lagi, tok nenek moyang kita dah tahu dah semua benda tu. Dan kita dapat hidup dalam kesepaduan. Itu yang pertama, individu kena belajar. Tengok balik sejarah. Yang kedua, mengelakkan diri daripada menyebarkan perkara yang dapat mencetuskan permusuhan. Ni jangan kita duk sebar. Kalau kita tak tahu, jangan sebar. Viral-viral ni jangan duk sebar. Tambah-tambah kalau sebaran itu boleh merosakkan kita punya haibah atau kita punya agama. Sebab kalau Melayu identik dengan Islam. Kalau perangai buruk Melayu kita sebarkan, akhirnya dia sedikit sebanyak dia terpalit dengan sikap orang Islam kita sendiri. Jadi kita sebarkan kebaikan. Tak kira apa bangsa, kita sebarkan kebaikan, jangan sebarkan benda-benda buruk. Nanti kadang-kadang biasa kan kita tengok orang belaga. Orang belaga. Siapa belaga kita tanya? Orang Cina sama India, Cina dengan Melayu. Kita duk main gitu terek. Sikap-sikap yang tertonjol ketika berlaku aksiden tu kadang-kadang kita bagi cop atas bangsa. Yang tu kita kena buang. Kita kena buanglah benda-benda macam ni. Tak ada dah. Generasi baru jangan duk amal lagi benda-benda macam ni. Yang ketiga, mendukung agenda dan usaha pihak kerajaan bagi mewujudkan perpaduan nasional. Semua kerajaan dia nak perpaduan. Kalau kita tengok apa sahaja kerajaan yang ada di Malaysia ni, apa sahaja, saya sebutlah, semuanya mengajak kepada perpaduan. Cuma mungkin jalan nak mengajak tu kadang-kadang adalah bermuka-mukanya. Bila dia jumpa kaum ni, dia sebut dia hantar kaum lain. Yang tu kita pun tak nak juga. Dalam Islam kita tidak diajar bermuka-muka. Bila pergi kepada kaum dia sendiri, dia burukkan kaum lain. Tapi bila dia dah naik ke atas, dia ajak pula perpaduan nasional. Yang ni tak kenalah. Jadi bila tidak ada ikut landasan, memang Allah tolak tepilah. Siapa yang tak mengikut landasan panduan yang Allah berikan daripada Al-Quran dan daripada Nabi, maka hak ni memang dia terlepas daripada bantuan Allah dalam nak mengurus negara. Di peringkat masyarakat pula, masyarakat, ketua-ketua masyarakat boleh mengadakan aktiviti kemasyarakatan yang menyatu padukan. Gotong royong, itu biasalah. Kalau macam saya, Ustaz Fikri Ustaz Fikri ni antara yang aktif lah dalam kelab bola tampar di Perak, di Kuala Kangsar ni.
Kalau kami buat program, elok-eloknya kalau kita nak buat tournament, buat pertandingan, kita kena gabungkan. Dalam satu kumpulan kena ada kurang-kurangnya 2 kaum yang terlibat. Supaya apa? Untuk kesepaduan tadi. Kalau orang lain, kalau kita tak mula, orang lain tak mula. Kitalah yang mula. Sebab kita lebih memahami. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid di sekolah agar sentiasa bersatu padu. Ini sekolah kebangsaan kita dah terapkan, menyampaikan kefahaman yang menitik beratkan perpaduan nasional seperti program wawasan kemakmuran bersama Kesemak 2023 kepada masyarakat. Di peringkat negara pula, kerajaan menganjurkan pelbagai kempen dalam media-media yang dikuasai oleh kerajaan, media sosial, media elektronik, media ni bermaklumat, TV, televisyen, semuanya memaparkan supaya mengajak kita bersatu padu. Ingat waktu kecil dulu ada satu lagu kan, buruh, nelayan dan juga petani, sambunglah kan. Jadi lagu-lagu tadi membangkitkan semangat perpaduan, semangat cintakan tanah air. Nah, lagu-lagu tadi semangatnya kita sikit sebanyak membantu kita cintakan tanah air, saling sayang menyayangi, tak kira apa warna kulit, tak kira macam mana bentuk rambut dia dan sebagainya. Dan kerajaan juga menambah baik kurikulum ataupun silibus pendidikan agar setiap mata pelajaran kita menekankan tentang perpaduan. Setiap mata pelajaran kita menekankan tentang perpaduan. Dan yang terakhir, mempertingkatkan penguasaan undang-undang bagi mereka yang ingin menggugat keharmonian negara. Apa sahaja yang menggugat kita punya perpaduan dan keharmonian perlu kita cantas, perlu kita banteras daripada awal. Jadi itulah antara strategi kita bahagi kepada 3 peringkat individu. Yang pertama, ilmu belajar. Masyarakat kena buat program yang bersama-sama. Dan pada sudut negara pula kita menyebar luaskan kempen untuk kita bersatu padu. Dalam semua sistem, dalam semua lapisan kita panggil hierarki masyarakat, semuanya perlu dilibatkan bersama. InsyaAllah saya serah kembali kepada Sir Fikri. Alhamdulillah. Susunan yang cantik daripada Ustaz Fadil tadi, bagaimana strategi daripada individunya, masyarakatnya dan negaranya, dan hakikatnya ketiga-tiga elemen tu mesti saling bantu-membantu. Tidak hanya perlu individu, tidak individu saja yang buat, masyarakat saja yang buat. Dia kena saling melaksanakan dan saling membantu antara satu sama lain. InsyaAllah strategi itu akan berjaya insyaAllah. Terima kasih Ustaz Fadil. Saya kira Ustaz Fadil telah menyimpulkan sekali lah tadi. Ustaz Fadil kira telah menyimpulkan sekali untuk kita punya tajuk kita. Dan mungkin daripada yang terakhir sekali daripada Ustaz Fikri, pengajaran daripada ayat, pengajaran ayat yang telah kita bacakan daripada awal tadi, asas kepada perbincangan kita. Dan mungkin pada masa yang sama terus Ustaz Fikri menyimpulkan tajuk kita malam ini. Tafadhal, persilakan Ustaz Fikri. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, berdasarkan kepada pengajaran ayat yang dibacakan dalam surah Hujurat ayat yang ke-13 tadi, maka dapat kita simpulkan bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan manusia dalam pelbagai para serupa, bangsa, puak, suku kaum, etnik dan sebagainya ini adalah untuk menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini maha hebat, untuk menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini maha kuasa, untuk Allah Ta'ala menciptakan sehingga kan buktinya kita boleh lihat di Malaysia kita boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Setakat inilah Alhamdulillah. Yang keduanya, kalau kita lihat dari sudut masyarakatnya, kita ni ada peranan masing-masing. Okey, dari sudut kalau kita lihat dari sudut Allahumma salli Muhammad, pemimpinnya ada peranannya. Bantu rakyat ketika mana kita susah, waktu pandemik, waktu banjir. Okey, dari sudut masyarakatnya, dari sudut ketua kampungnya, dari sudut ustaz-ustaznya, cikgu-cikgunya, kita semua ada peranan masing-masing.
Okey, kalau dalam Islam ini kita ada satu konsep kan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Yashudduhu ba'dukum ba'da. Kan? Asas kepada orang mukmin ini adalah seperti mana bangunan. Bangunan ini kalau kita faham, dia dibina berdasarkan kepada banyak elemen. Bermula dengan pasaknya, bermula dengan lantainya, bermula dengan tiangnya, bermula dengan dindingnya, naik atap, letak alang, letak bumbung, letak cat. Okey? Dia elemen yang sangat banyak. Jadi konsep ni Islam dah bawa cantik dah sebenarnya. Kalaulah salah satu daripadanya rosak, tiangnya rosak, tak boleh tubuh, tak boleh ada bangunan. Kan? Rosak satu, rosaklah semua. Itu hebatnya Islam ni. Jadi kalau kita lihat juga tentang pembinaan bata sebagai contoh, penyusunan bata. Bata ni disusun, saya nak tanya lah, kot pernah kerja kontrak ke apa kan. Bata dalam orang buat rumah ni, dia bubuh sama je ke ataupun dia bubuh sempang-sempong? Saya jawab. Sir Fikri, dia bubuh macam mana Sir Fikri? Dia tak bubuh sama. Dia tak bubuh sama kan? Dia bubuh ada pendek, ada kecil, ada besar. Kan? Supaya apa? Walaupun perbezaan itu berlaku di satu rumah yang sama, tapi bangunan tetap ada tak? Tetap ada. Nampak tak? Walaupun kita ni tak sama kan, mungkinlah saya bata besar, Ustaz Fadil bata kecil, saya bata merah, Sir Fikri bata putih, kan? Saya mungkin shilling mahal, Ustaz Fadil mungkin shilling murah, macam itulah. Saya mungkin paku payung, Sir Fikri mungkin paku simen, macam itulah. Tapi akhirnya walaupun kita berbeza dari sudut pembinaan rumah itu, tetap tertubuhnya satu negara Malaysia. Ini yang kita kena faham tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi pengajaran ayat yang kita dapat? Setiap individu ni mesti saling bantu membantu, toleransi. Dalam Quran Allah Taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-bantulah, tolong-tolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan janganlah kamu bantu-bantu dalam melakukan kerosakan dan kemungkaran. Jadi kita bila tengok ada kebaikan kita sokong, tak ada masalah. Apa benda yang orang buat baik, kita rasa itu baik pada pandangan kaca Islam, kita terima. Jangan kita rasa bila dia datang dengan kaca pandang kita sendiri, kita rasa itu betul, tak boleh. Sebab kita ni ada rules dia. Kita ada undang-undang yang Islam bawa. Kita ni tak boleh nak lari. Sebab Islam ini adalah kita punya panduan asas kita. Pembinaan kepada jati diri kehidupan kita. Dan yang terakhir insya-Allah untuk pengajaran ayat yang kita dapat daripada surah Hujurat ayat yang ke-13 ini, Allah Taala tidak menilai seseorang itu berdasarkan kepada rupa, wajah, kulit, bangsa, etnik, apa lagi parti dan sebagainya, tapi Allah Taala memandang kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulan yang saya boleh buat pada malam ini insya-Allah, kita ni adalah satu rumpun. Malaysia ni walaupun kita ni Melayu, walaupun saya Melayu, kan? Mungkinlah Ustaz Fadil Melayu tapi dia mungkin ada lekut campur-campur Siam ke apa. Sir Fikri mungkinlah ada campur orang Inggeris ke apa kan. Kau orang British ke apa, wallahu a'lam lah kan. Mana-manalah. Apa-apa pun kita tetap satu rumpun. Kan? Dalam satu rumpun itu, kalaulah rosak daripada sebahagian satu rumpun itu, dia akan merosakkan keseluruhannya. Kan? Kalau macam kita tanam pokok serai, kalaulah satu rumpun itu, dia elok tapi di sebahagian dia jadi rosak, orang tak ambil bahagian rosak. Orang nak ambil juga bahagian elok, betul? Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia, walaupun ada juga sesetengah orang yang mungkin perangai buruk, mungkin ada yang tak elok perangainya, kan? Mungkin bawa imej yang tak baik untuk rakyat Malaysia. Kita lah jadi orang yang cuba untuk memperbaiki balik keburukan, kejelikan yang orang nak duk pandang Malaysia ni tak elok dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar itu perkongsian. Saya minta maaf kalau lah saya punya Allahumma salli ala Muhammad perkongsian pada malam ini kurang memberi keyakinan kepada orang lain. Minta maaf sangat-sangat tak faham dan sebagainya. Tapi saya kira perkongsian ini adalah perkongsian yang
walaupun dia besar, tetapi bila kita berbicara tentang ayat Al-Quran, maka kita tidak akan lari daripada apa yang kita nak bawa, iaitulah perpaduan nasional itu perlu dijaga. Moga-moga negara kita terpelihara daripada keburukan dan kemusnahan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mantap sekali pengajaran dan penutup daripada Ustaz Fikri, dan sebagai satu kata akhirlah daripada saya sendiri, kalau nak dibicarakan tajuk ni sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Ustaz Fikri sebutkan tajuknya besar, tajuknya besar. Apapun bila mana Allah berbicara, dia sebenarnya sangat signifikan dalam kehidupan kita. Bila mana kita laksanakan ayat Allah ini, kita nampak kesan dia real di hadapan kita. Baiknya kesannya bila mana kita betul-betul melaksanakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpaduan nasional ini akan direalisasikan bila kita benar-benar mengambil ibrah daripada Al-Quran, daripada pengajaran-pengajaran model daripada Rasulullah SAW, kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita bicarakan selama 1 jam lebih kurang 1 jam 15 minit ni, tak akan ke mana kalau benda ni kalau hanya tinggal dalam teori tapi tidak dilaksanakan. Dan kita mesti usahakanlah bermula daripada peringkat diri kita, masyarakat kita dan negara kita sendiri perlu betul-betul mengimplementasikan apa yang telah dibincangkan. Mesti kita cuba sedaya upaya kita untuk kita laksanakan. InsyaAllah mudah-mudahan akan terbentuklah perpaduan nasional yang diidam-idamkan. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadil, Ustaz Fadil dan Ustaz Fikri atas banyak kupasan mutiara-mutiara ilmu pada malam ini. Jadi saya kira malam ini kita berakhir di sini. Daripada saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan forum kita pada malam ini, insya-Allah. Apa yang baik itu hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli
صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi